Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pahlawan-pahlawan UKIS. Cuba reply. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Hari Isnin ni patutnya tenaga 1000%. Saya tengok dah ada orang dah start lemau. Dah start bosan, dah start persoalkan diri dia, betul ke apa aku buat ni? Aku ni kat salah tempat ke? Ini soalan-soalan yang biasa yang bermain dalam minda dia, yang sebenarnya dia tak tahu dekat mana hala tuju dia. Dan saya nak bagi satu share ni. Hari ni sebenarnya sangat-sangat best. Saya rasa saya nak go through, hopefully lah sempat semua benda. Hopefully insya-Allah. Tak pernah lagi weekly coaching saya buat benda yang sama. Setiap kali saya masuk weekly coaching setiap minggu, mesti akan dapat benda sesuatu yang baru, yang fresh punya. Siapa setuju, siapa yang dah banyak dengan saya, insya-Allah akan bersetujulah dengan saya tentang benda ni. Antara salah satu benda, kalau kita rasa lemau, cuba kita tengok balik kita punya belakang-belakang kita. Maksudnya sebelum-sebelum ni, kita just contohlah, siapa yang dah masuk UK sebulan, 2 bulan, okey, tengok macam ni cuba bandingkan dengan tahun lepas kita macam mana. Kita ada tak support team yang baik, kita dapat circle yang bagus, circle yang selalu mengingati kita. Kita ada ke setiap minggu kelas yang mahal tapi free? HQ tak ambil duit langsung. Sejak dia masuk join UKIS, sejak dia masuk join business ni, UKIS tak pernah ambil duit dia. Kelakar tak? Tak payah beli stok, tak payah nak bayar kelas dia, tak payah nak, tak tahulah. So memang free je lah semua ni. Memang betul-betul kebajikan lah kita betul-betul nak bagi ni. Ingat balik, tengok balik ni semua ni, inilah sebenarnya yang sepatutnya. Nombor satu, bersyukur dulu. Ni ramai orang tak ada. Saya selalu sebut benda ni. Saya akan sebut benda ni berulang-ulang kali, dan kena selalu ingatkan, bersyukur. Dan sepatutnya, kesyukuran yang sepatutnya kita kena buat adalah maksudnya alhamdulillah. Yang paling level yang paling atas sekali. Even sahabat Nabi pun sebut, aku tak tahu dah macam mana nak bersyukur, sebab bila aku sebut alhamdulillah tu sendiri pun dah satu nikmat. Maksudnya dia nak bersyukur. Dia alhamdulillah membuatkan, cuba pegang dada, cuba sebut alhamdulillah. Rasa tak dekat hati tu rasa sangat tenang. Bila hati kita tenang, kita akan nampak jalan yang sebanyak mana mungkin. Ni ramai yang tak ada. Saya belum masuk tajuk dulu. InsyaAllah malam ni saya ada topik. Saya tahu banyak sangat orang, maksudnya ni dah level level yang atas lagi. Saya ucapkan tahniah kepada sesiapa yang dah start buat sales hari-hari, ada yang buat sales seminggu sekali. So ini adalah pencapaian. Kalau contohnya you sendiri tak pernah capai sebelum ni, maksudnya bila masuk UKIS, kita train menjadi alhamdulillah. So inilah orang yang mencintai proses. Jangan fokus kepada result sales ni, itu adalah rezeki Allah Ta'ala. Tapi cintakan proses. Proses ni apa? Pembelajaran, kena duduk ni, kena jumpa Afiq Ikhwan ni minggu-minggu, jumpa HQ hari-hari, kena dengar hari-hari. Ini semua proses yang menyebabkan memang sakit bila ya Allah nak join UKIS ni Kang. Satgi Kang, aku join orang petik nama aku pula, malas aku. Baik aku buat benda lain. So tapi cintakan proses. Tapi saya faham, ada di antara saya faham, ada yang saya baca sambil-sambil join kelas, jaga cucu untuk PDPR, ada yang tengah masakkan untuk suami, ada yang jaga anak. Dan of course orang-orang yang macam ni, yang berjuang untuk hidup dia, sebenarnya bukan untuk hidup dia, dia untuk family dia. Allah akan ganjaran yang sangat-sangat besar, lebih besar daripada apa yang dia dapat dekat dunia sekarang. Sebab dia buat untuk bukan diri dia, tapi dia buat untuk orang lain.
orang lain tu kepada sesiapa, siapalah yang dia maksudkan diri sendiri. Sama ada suami dia ke, family dia ke. Ini orang-orang yang sanggup insya-Allah akan capai suatu hari nanti apa yang dia capai. InsyaAllah. InsyaAllah hari ni saya faham. Saya nak buat tajuk tentang macam mana nak handle rejection. Macam mana nak handle penolakan ni. Sebab kita dah start banyak ni. Kita dah start dulu bukan dululah. Maksudnya sebelum-sebelum ni kita punya coaching, kita punya fokus adalah nampak saya punya step, nampak tak? Kita punya fokus dulu okey, macam mana kita nak start PM, macam mana kita nak start buat sales. Sekarang ni maksudnya cara nak buat sales, okay, kita PM. Kita start buat sales dan benda tu apa yang saya ajar ni jadi tau. Jadi. Maksudnya siapa yang buat hari-hari dengan banyak, insya-Allah dia boleh dapat sales hari-hari. So jangan risau macam mana nanti, jangan stuck lah macam mana. You kena faham. Sebelum ni you tak ada pun sales online ni. Tapi lepas kita ajar tiba-tiba ada. Dan bila dah sikit tu komplain pula. Lepas tu saya kata sabar dan cintakan proses. Cuba komen. Saya cinta proses. Cinta proses ni maksud apa? Proses ni, inilah proses nama dia. Betul saya kata antara benda pertama sekali lepas masuk, cintakan proses. Saya dulu trust the process. Maksudnya percaya je proses. Saya nak level lagi atas. Tukar. Bukannya percaya proses tau. Maksudnya bukan trust the process. Saya nak lagi atas, love the process. Contohnya orang mengandung, doakan isteri saya insya-Allah due date bulan 7 atau bulan 8 insya-Allah. Doakan, saya minta semua tim pahlawan Yukis ni dipermudahkan. Abang Yuki nak jadi abang. Dia nak ada adik kan. Doakan semua dipermudahkan. So kalau contohnya orang tak cintakan proses, semalam dia mengandung, hari ni dia nak beranak. Ini orang yang tak cintakan proses. Tapi orang yang cintakan proses, maksudnya bila dia mengandung, maksudnya satu family yang akan support untuk maksudnya jaga dia, cintakan proses. Maksudnya kan ada proses dia nak mengandung, sebelum nak bersalin pun 9 bulan. 9 bulan. So 9 bulan ni time tu lah kita nak jaga amalan kita, doakan untuk anak yang soleh dalam kandungan. So benda-benda ni, inilah nama dia cinta proses. Senang tak nak ni? Of course susah. Suami yang susah, maksudnya susah, isteri yang mengandung pun lagi susah. Nak jaga anak lagi apa semua, faham tak? Tapi kalau orang yang cintakan proses, dia akan rasa macam, okeylah tak apa, ni proses je insya-Allah. Akan ada tiba suatu hari nanti, nikmatnya akan datang. Ni dahsyat dia. Alright? So, saya suka cintakan proses. Walau hari ni dapat nak kan. InsyaAllah saya punya topik insyaAllah saya nak stay. Hopefully semua dapat stay sampai habis. Sebab saya nak start buat tajuk. Sebab saya tengok dah ramai pahlawan-pahlawan kita dah start serang. Dah start ting. Dia dah start serang. Tapi dia defend dia tak kuat. Dia lupa pakai shield Captain America tu. Okay, so hari ni saya akan share tentang benda tu. Okay, sebelum tu kita fokus patah balik. Saya sebenarnya ada soalan besar dia sebenarnya. Sebelum saya nak masuk topik lah. InsyaAllah. Saya ada besar soalan dia. Saya nak share sikit lah. Saya nak soal jawab sebenarnya. Maksudnya soalan pertama saya, berapakah target sales you setahun? Cuba komen. Sales setahun. Letak je berapa-berapa. Tak ada salah, tak ada betul. Jangan tunggu orang lain, tulis je berapa. Okay. Kita ambil numbers yang besar. Saya rasa kena faham. Jangan terus tiba-tiba tahun ni tak pernah sampai 1 juta, tiba-tiba nak capai 10 juta. Yes, insya-Allah kita boleh capai benda tu. Tapi macam saya cakap, dia ada proses dia, faham tak? Okay. So, kali ni saya faham. Okay, saya rasa semua dah start faham tentang magic numbers. Magic numbers ni kita nak capai sesuatu, kita pecahkan. Contohnya 1 juta. Saya ambil nombor 1 juta dulu. Kalau contohnya siapa yang belum faham lagi tentang magic numbers, hopefully boleh tengok balik video-video kita yang lepas ataupun tanya tim kita macam mana nak buat magic numbers. Cumanya kali ni, yang malam ni saya buat magic numbers yang lagi magic. Lagi dahsyat. Okay. So, kalau contoh nak capai 1 juta, kita pecahkan. Ni 1 juta setahun.
Okay. So kita pecahkan daripada setahun. Oh, banyaknya setahun. So kita pecahkan daripada setahun kepada sebulan. Sebulan maksudnya 1 juta bahagi dengan berapa? 12 bulan. Bahagi dengan 12 bulan, kejap ke sini sikit. Okay. Bahagi dengan 12 bulan. Maksudnya sebulan nak capai sebenarnya sales kita, kalau nak capai ni kita kena minimum 83,000. Oh, rasa 83,000 besarnya. Sabar dulu kejap. Saya tahu sekarang ni ada yang dekat sini saya faham. Ada yang start baru buat sale berapa je seminggu, sebulan. Maksudnya baru sale 1,000, ada yang tak sampai 1,000. Sabar dulu. Ni saya nak tengok tunjuk lagi lah power magicnya. Okay. Dan ini juga, ni antara rahsia saya nak beritahu ni. Rahsia antara cara orang kaya jutawan billionaire berfikir. Siapa nak tahu? Komen I. Okay. Ada yang komen 15,000, 50,000. Okay, nice. Semuanya saya ambil numbers lagi besar. Boleh 1 juta. Okay. Kekalkan nombor tu, tak apa. Tak ada masalah. Okay. Dengar ni elok. Okay. 83,000 kita pecah lagi kepada 30 hari. Bahagi 30 hari. So sepatutnya sehari dia kena buat sales 2,000. 2,700. 2.7 ribu lah. 2.7K. Sehari. Maksudnya kalau bahagi dengan 24 jam, maksudnya sejam, sepatutnya dia kena buat sales sebanyak RM RM115 sejam. Maksudnya sejam ni, cuba ingat, maksudnya dia kena PM. Of course saya tahu cara dia macam mana. Tapi sabar dulu. Maksudnya kali ni saya tak cerita lagi macam mana nak lagi besar lagi. Saya cakap, maksudnya saya tahu apa benda saya nak ajar. Just trust the proses, boleh Okay. So, RM115 sejam. Wah, aku kena lagi macam gila lah. Okay, sabar. Sebelum saya nak habiskan saya punya ni kan, saya nak tanya satu soalan. Siapa yang tahu dalam dunia ni, apakah aset yang paling mahal sekali? Cuba komen. Aset buat kecil-kecil dulu, lama jadi bukit. Ya, betul. Sharifah Aisyah. Betul. Tapi ni nak cerita bukannya sales tau. Ni lagi dahsyat ni. Sebab tu saya just nak sentuh je, sikit je. Sebab saya nak sentuh tentang handle penolakan. Tapi ni adalah lebih kepada mindset. Okay, ada yang kata komen, ilmu. Okay. Ni aset yang paling mahal sekali. Dan kalau ilmu, okay, faham. Okay. Ilmu ni, kita kena cari dulu dan dia akan jadi mahal lah aset tu, faham tak? Saya faham, maksudnya betul. Itu pun aset yang mahal gila. Kalau ilmu campur pengalaman, lagilah jadi mahal lagi. Tapi ni nak cerita ilmu tu maksudnya dicari. Bila dah ada, baru dia jadi aset gila-gila, faham tak? Tapi ada satu benda yang sejak kecil lagi aset tu dah ada dah. Yang Allah memang dah bagi dah siap-siap. Dekat diri kita. Cuba komen. Ada tak? Saya nak bagi hadiah pun tak boleh. Kita tak tahu. Okay, tak apalah. Saya terus bagi jawapan. Sebab saya punya komen saya tak nampak komen yang di mungkin sebab internet kot dia jadi buffer. Saya bagi tahu rahsia dia. Paling mahal sebenarnya bila mana orang jutawan, orang kaya, akal ke? Okay, anda kata akal. Salah. Dia sebenarnya of course lah, dia tak ada salah betul. Cumanya dari perspektif yang saya nak share ni adalah benda yang sangat-sangat mahal. Benda tahu, yang aset tu sebenarnya dari dulu lagi Allah dah bagi kat kita, iaitu masa. So, saya nak bagi tahu sini. Sebenarnya paling mahal kan. Kalau contohnya, kita nak sale lah 1 juta, kita nak sale 1 juta. Cuba tengok balik, sebelum kita nak sale 1 juta dan kita dah faham dah apa benda kita nak buat ada ilmu kan. Cuba tengok balik, sebelum kita tengok 115 ni kita buat sales, kita tengok balik, sejam kita ni tengok instead of kita tengok kat duit kan, nampak Nampak ke saya punya ni? Hopefully nampak lah. Sebelum kita tengok kat duit, kita tengok dekat masa kita dulu. Soalan saya, kalau contohnya kita punya sales, punya target, nak capai 1 juta setahun, lepas tu bahagi, bersamaan RM115, soalan saya, adakah kita gunakan masa sejam kita, habis je sejam kan, bernilai RM115?
Faham tak soalan saya? Maksudnya, kalau kita buat pada waktu tu, pada jam itu, adakah orang sanggup bayar kita RM115? Kalau contohnya saya punya apa nama mother-in-law, saya lupa bahasa Melayu dia apa mother-in-law ni. Allahumma salli Muhammad. Tak, saya bukan nak ni lah, maksudnya saya nak beritahu tentang masa ni. Dia apa nama, dia kalau contohnya kita jaga anak, sorry saya buat tajuk ni contoh lain. Kalau contohnya bukan ni, kejap saya bagi contoh lain. Um, Contohnya kita lipat baju, contoh lipat baju. Hopefully jangan offense, jangan ada offended maksudnya, apa kutuk lipat baju, jangan. Maksudnya kena faham dulu konteks ni. Contoh, kita lipat baju contohnya 1 jam. Kalau kita lipat baju 1 jam, adakah orang sanggup, kalau contoh kita betul-betul kan buat lipat baju tu kan, adakah nilai kita punya buat kerja lipat baju tu berharga RM115? Faham tak? Maksudnya, kalau contohnya kita lipat baju kat rumah, dia tak jadi lah RM115 kalau lipat baju saja. So macam mana kita nak adjust? Sekarang ni dah faham ni, sekarang ni sebelum kita nak capai RM115 duit tu dulu, macam mana kita gunakan masa yang Allah beri kepada kita dengan harga nilai yang kita target. Macam contoh yang lipat kain tadi, contoh. Saya bagi simple dulu, yang bagi orang ni sikit. So kalau dia lipat kain sahaja sambil dia tak buat apa-apa, so RM115 tu dia tak adalah nilai tu, faham tak? Tapi kalau contohnya RM115 sambil dia PM orang atau sambil dia buat live, nilai tu daripada kosong dia lipat baju kan, meningkat menjadi RM115. Adakah dia dah dapat RM115? Of course belum. Itu cerita marketing lah. Tapi nak cerita dulu yang apa dia buat waktu tu. Dia buat waktu tu harga dia RM115 tak nilai dia. Kalau contohnya saya punya target of course berbeza. Sebab tu saya sangat-sangat jaga saya punya masa sejam saya. Khususnya sejam keseluruhan. Of course kadang kita rehat ke, sama juga contoh kita makan kan. Saya tak cakap jangan makan laju tau. Cuma nak kata, kalau kita makan, nilai kita makan tu, adakah harga dia RM115? So faham tak? Ni saya nak cerita tentang masa itu emas ni. Yes, betul. Terima kasih. Pernah terfikir tak tentang benda ni? Kalau contohnya kita kerja kat McDonald kan, kita dibayar RM6 sejam. Apa kerja kita buat? Maksudnya sidai kain apa dekat McDonald. Apa nama, bersihkan baju lagi. Kenapa cerita tentang ni? McDonald kerja apa? Account ke apa ni, mop mop lantai, account, jumpa waiter, maksudnya jadi waiter, RM6 sejam. So kita buat benda tu kita dapat RM6 sejam, faham ke? Tapi kalau contohnya orang McDonald tu, saya tak pernah kerja McDonald, tapi kalau contohnya dia pakai earphone, contohlah dia bukannya jaga customer, dia dengar ilmu bisnes daripada billionaire. So faham tak? Daripada kerja dia yang mungkin nilai dia RM6 sejam, disebabkan dia dengar pasal bisnes, dia dengar HQ UKIS, setiap malam kan pukul 9 malam kan kita ada talk, lepas tu pagi pula jumpa lagi HQ kita, tak serit-serit jumpa lagi. Sambil dia dengar tu, dia tambah ilmu dia, nilai dia daripada RM6 tu ada kemungkinan, faham tak? Nilai apa yang kita buat pada waktu itu akan bertambah jadi RM115. Semua faham tak kat sini? Betapa saya nak terangkan dekat sini, saya sendiri pun antara shift saya, insya-Allah, bukan kata apa, yang daripada miskin, cara saya berfikir miskin, tukar menjadi kepada orang kaya punya miskin, adalah salah satu dia sebab dia jaga masa dia. Dia jaga masa dia sejam dia. Apa benda dia buat? Dan itu level yang macam contoh saya bagi tahu, benda yang wajib dia buat je. Korang jangan pula tiba-tiba tak lipat kain, tak jaga anak pula. Korang kena faham benda ni. Maksudnya saya just nak bagi contoh je, faham tak? Saya nak bagi contoh lagi. Contoh ni, kalau contoh kita tengok TV. Nilai dia adakah RM115? Kita punya nilai. Jangan cerita kau buat sale dulu, sabar dulu. Kau punya aset tu RM115 tak? Allah bagi dekat kau ni, nilai dia RM115 tak kau buat kerja ni? Kau pula ada kasar pula, sorry.
just persoalkan je, saya nak bagi sentap sikit macam, so kita kena pilih apa perkara yang kita kena buat. Contoh tengok TV tadi kan, adakah RM115? Kalau tengok cerita Hindustan, mungkin tak dapat apa-apa. Tapi kalau dia tengok cerita bisnes, contoh, tengok cerita The Founder ke, tengok cerita The Founder yang McDonald tu kan, cerita bisnes yang menyebabkan otak dia macam ting, berfikir macam, then dia punya nilai dia jadi RM115. Siapa yang nak letak nilai ni? Diri kita. Tak ada siapa yang letak nilai kan, okey, ini kerja dia 115, ini kerja dia 115. Sama juga dengan family. Sebenarnya masa dengan family sangat mahal. Dan sebab tu jadual yang sebenarnya yang kita kena letak nombor satu, jadual HQ UKIS. Tadi Cik Afiq kata kena utamakan family. Yes, betul. Tapi kena faham, HQ UKIS ni kenapa kena utamakan dia dulu? Sebab kena jaga pahlawan UKIS yang berlambak. Maksudnya ramai pahlawan UKIS kan. Ramai sangat-sangat. So maksudnya kalau contohnya kita buat pukul 9, kita tak boleh nak fokus dekat you seorang je buat masa ni. You seorang lah. So adjust dulu mengikut yang paling besar dia punya maslahat dia. Maksudnya tiba-tiba contoh lah, saya kena ikut you punya masa. Wahai you punya masa tak adjust pula dengan orang lain. So sebab tu, faham tak benda ni? Tengok maslahat yang besar dulu. Nombor satu, disebabkan you sebagai bekerja lah. Kita, of course business, faham tak? Okay, business, kita buat business. Business pun as a bekerja juga. Saya ada business, saya own the business, tapi saya still lagi bekerja dekat dalam business tu. Okay, faham So saya sebut bekerja. So nombor satu adalah bekerja dulu, kita susun. Dan nombor dua, susun jadual family. Sebab tu, kalau contohnya dia terbalik kan, yes, saya faham. Tapi dia ikut keutamaan. Kalau contoh tiba-tiba ada keluarga sakit ke dan sebagainya, itu cerita lain. Ni nak cerita yang daily routine, yang tak ada apa-apa, yang tak ada ribut, tak ada apa, faham tak? Kita susun macam ni dulu. Itu yang menyebabkan tiba-tiba nanti bila HQ tiba-tiba nanti ada nak buat lagi kelas yang besar-besaran ke apa ke, tiba-tiba contohnya time tu lah nak pergi bercuti. Walhal kau boleh je adjust sebenarnya hari Selasa, boleh, faham tak? Tapi hari Isnin ni sebenarnya dah lock dah. Dah tak boleh dah. Kalau orang nak datang tak boleh, jap. Hari Isnin ni aku tengah belajar ni. Kalau aku tinggal satu ni pun memang tak boleh nak cakap apa. Nampak tak? Bila kita adjust kat situ, nilai kita, faham tak? Nilai kita akan lebih besar. Bila kita pilih apa benda kerja nilai yang kita buat, itu datangnya baru. Bila kita susun betul-betul, masa ni aset sebenarnya dah ada tau. Allah bagi sejak kita lahir lagi, Allah dah bagi dah 24 jam setiap orang. Tapi tengok dulu tengok lepas dah belajar, sebelum ni banyak tak masa yang kita dah ada, dah guna, of course banyak. Dah macam-macam lah kita guna masa. Maksudnya kalau siapa yang berumur 20 tahun lah yang dia dah habis guna dah. Masa tu satu saat tu dia tak akan kembali, faham tak? Satu saat tu, ikut kaya macam mana pun kau tak akan bayar satu saat. Kau tak boleh bayar dengan emas sekalipun sebenarnya. Sebenarnya masa itu emas, saya tak ingat, dia sebenarnya bukan pepatah Arab. Pepatah Arab adalah al-waqtu kas-sayfi, saya tak ingat dia punya bahasa Arab dia. Illam taqta'hu qata'ak. Saya tiba-tiba ingat. Alhamdulillah tiba-tiba ingat. Saya ingat. Sebab saya tak baca tiba-tiba teringat kan. Maksudnya masa tu sebenarnya kalau kita tak potong dia potong kita. Potong tu maksudnya kita jaga jadual tu. Maksudnya kalau dia, sebab tu saya cakap jangan hidup jadi takdir, sebagai takdir. Bukannya kita faham, okay, kita ada takdir kita mati bila, kita ada aksiden ke nauzubillah min zalik, kita berjumpa maksudnya bila anak jodoh kita, faham tak? Okay, ni dah memang dekat ada lauh mahfuz. Tapi jangan hidup berdasarkan takdir semata-mata. Yes, takdir tu memang ada, tapi kita kena plan dulu. Kena plan dulu. Saya tak ingat ada kata-kata sahabat Nabi, dia kata pasukan Islam yang tak tersusun akan dikalahkan oleh musuh Islam yang tersusun. Islam ni Allah dah jaga. Kau perang macam mana pun insya-Allah. Macam contoh peperangan Badar 313 orang. Lawan dengan
seribu orang. Maksudnya 3 kali ganda dia punya besar dia nak lawan. Tapi Allah bagi tahu yang dalam Quran surah Al-Baqarah, muka surat, kejap saya ingat, muka surat 40, sebelum dia masuk juzuk 2 tu, 41, tengah-tengah tu Allah sebut. Maksudnya Allah memang insya-Allah, maksudnya dia boleh kalahkan. Orang Islam ni memang confirm Allah memang jaga. Tapi kalau contoh kau sendiri tak susun elok-elok, even perang Badar macam tu pun Allah jaga, Allah turunkan beribu malaikat. Tapi kena faham, perang Badar pun dia ada dia punya strategi yang Nabi letak tu, faham tak? Strategi tu yang mahal tu. Yang ni sekarang ni yang kita tengah belajar ni, strategi ni. Ramai orang, sebab tu kita tawakal bukannya hanya tawakal. Seperti Nabi kata, ada sahabat Nabi, dia lepas dia tunggang kuda kan, dia biar je kuda dia dekat situ. Lepas tu Nabi kata, kenapa kau tak ikat kuda dia? Cakap, lepas tu sahabat Nabi cakap, aku tawakal kepada Allah. Lepas tu Nabi cakap, tawakalnya bukan begitu, kau kena usaha dulu. Usaha dan baru tawakal. Itu baru tawakal yang betul. Ni sekarang ni, kita tengah usaha, first, kita nak susun masa kita yang supaya menjadi nilai RM115. So apakah nilai-nilai yang menyebabkan mahal? Nombor satu yang paling top sekali. Itu yang tadi Ibu Masitah tadi dia sebut, ilmu. Sebab tu orang yang belajar ni, sama ada dia belajar degree ke, dan sama ada universiti secara formal ataupun unformal, yang macam contoh sekarang ni kan, dia sendiri dah meningkatkan nilai hidup dia. Macam saya cakap sebelum dia belajar dengan UKIS, dengan saya ke ataupun dengan tim UKIS ke, dia dah belajar. Sebelum ni dia tak pernah pun buat bisnes online ni. Dia tak pernah tahu pun macam mana. Dia tak pernah fikir pun yang sebenarnya bisnes online ni sebenarnya boleh sebenarnya buat duit. Dia tak pernah fikir cara tu. Dan itulah dulu saya punya berapa tahun yang dulu, 9 tahun yang dulu. Tak pernah fikir. Betul ke? Sebab kita tak jumpa orang. Mustahil. Tapi alhamdulillah saya sendiri, saya dah lama tak jumpa prospek, tak jumpa manusia. Saya nak sebut dulu memang saya pernah, bukan pernah, memang ada saya punya, tapi saya tak nak cerita lah bisnes atau produk apa. Tapi saya pernah closing untuk satu orang yang nilai dia, harga dia punya bisnes tu dibayar dekat saya RM5,000 ke RM70,000 untuk satu orang. Tapi saya tak nak cerita apa. Tapi nak kata saya punya closing dan saya tak pernah jumpa dia pun. Semuanya online. Sebab tu malah insya-Allah hari ni, macam mana saya boleh sampai boleh closing sampai RM70,000 tu tau. RM70,000 tu memang dia transfer tau. Maksudnya kita closing itu pun of course lah dengan copywriting, cara kita handle dia punya objection. Tapi tu seorang lah. Tapi sebelum pada tu yang banyaknya RM5,000, RM20,000 ada, RM30,000 ada. So nak kata kat sini, maksudnya macam mana saya boleh buat benda tu? Sebab ada ilmu. Sebab saya belajar kan. Saya non-stop belajar. Bayangkan non-stop kan. Dan itulah yang menjadikan diri kita yang RM115 ni yang bernilai. Macam saya cakap tadi, macam mana nak membuatkan daripada lipat kain, mungkin nilai kita kosong menjadi tiba-tiba RM115. Kita dah capai belum RM115? Mungkin belum, sejam. Ataupun kita dah capai belum RM2,700 sehari ni? Sehari RM2,700. Dah capai ke belum? Belum. Tapi macam mana kita nak capai benda tu? Kita nilaikan diri kita seperti RM2,700. Maksudnya kalau kita just fikir macam ni, kalau aku buat benda ni pada waktu ini, pada waktu jam ni, kalau adalah orang nak bayar, orang sanggup tak bayar aku jumlah ni, RM115 ni. So, contoh macam tadi, kalau lipat kain tu biasa. Tapi kalau lipat kain sambil dengar ilmu, dengar bisnes ke, dengar daurah ke, dengar ceramah ke, ustaz ke, tak kisahlah apa-apa, tapi ilmu punya pasal, nilai kita akan meningkat. Ini sangat-sangat powerful. Dalam Quran pun Allah sebut banyak sangat yang orang yang ada ilmu ni, Allah tingkatkan darjat hidup dia. Okay. Nombor satu ilmu, nombor dua tindakan. Of course dia tindakan, ada ilmu je tak boleh dengar apa. Ada orang komplain dekat kita punya, saya kadang-kadang geram juga ni pahlawan ni, saya rasa bukan kat sini kot. Biasa dia tak datang. Saya geram. Dia pahlawan UKIS, maksudnya kita dah ajar dah ni semua. Maksudnya saya rasa semua ada yang dah tahu, hopefully tak ada yang dalam ni lah. Kita dah ajar ni macam mana step by step. Kau buat benda ni, of course tak senang, tapi ada ilmu dia, kau buat macam ni, tengok orang lain berjaya tau, kau buat tak jadi. Kau buat tak jadi. So, bila dia tu, dia komplain cakap kat kita, apa ni tak bagus. Itu
Cakap, kau PM berapa orang? 8 orang. 8 orang. Lepas tu lah suruh datang belajar. Macam mana kau nak capai 1 juta kau baru PM 8 orang? Maksudnya kau baru jumpa 8 orang. So saya tak cerita, faham tak? Fasa ni nanti semua akan start faham tau bila nanti akan datang. Sebab saya dah susun dah. Bila masa saya akan start mengajar marketing. Sales ni, saya punya poket tepi je. Tapi kena kuasai. Serius kena kuasai. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Sales ni sepatut kena pegang. Sebab apa tu? Bukan untuk bisnes je tapi untuk hidup. Sales untuk hidup, untuk macam mana nak closing suami isteri. Macam mana nak closing kawan kita, macam mana nak closing anak kita, macam mana, itu ilmu closing. Tapi of course lah, tapi faham dia punya ni, kita tahu objection, oh macam ni, bila anak cakap macam ni kita dah faham dah, oh macam ni game dia. Lepas tu ilmu closing ni sangat mahal. Dan ada tindakan, dia dah belajar banyak ilmu, tapi dia bagus ilmu ni, tapi dia tak buat apa yang kita suruh. Kita suruh buat live, dia tak buat. Kita suruh PM 30 orang, dia baru PM 8 orang. Ni jenis tak ada tindakan, tak capailah ke arah nilai kita RM115 tu. Right? So far semua faham. So, siapa belajar sesuatu? Ni saya rasa antara yang saya sendiri, saya belajar pasal masa ni kan. InsyaAllah minggu depan pun saya cerita tentang masa lagi. Saya tak tahu lah. Siapa rasa first time belajar tentang masa, tentang macam yang saya terangkan malam ni? Saya sendiri pun non-stop saya belajar tentang masa sangat-sangat dalam. InsyaAllah minggu-minggu depan pun saya akan cerita lagi tentang masa. Sebab saya faham, saya tengok orang yang berjaya ni kan, dia jaga masa dia sebab dia ada ilmu dia, dia tahu apa benda dia nak buatkan masa. Nak tahu dulu saya fikir, kalau contoh aku buat bisnes online kan, aku nak buat apa lah? Saya fikir, apa aku nak buat? Sebab kita tak tahu, tapi dulu. Tapi lepas saya, alhamdulillah saya dah ada bisnes diri, saya dah ada staff, kita dah ada bangunan kita, maksudnya kita ada office kita. Maksudnya dah faham tak macam mana saya ada benda tu? Of course datang balik dengan ilmu. Tapi antara benda yang mahal gila saya belajar adalah tentang masa. Even dalam Quran, bayangkan Al-Quran sebut tentang masa, wal asr. Demi masa, wa tu dekat situ sebenarnya disebut sebagai sumpah. Sumpah maksudnya demi masa je, bayangkan. Sebab kalau orang Arab dulu dia suka bersumpah atas sesuatu selain daripada, contoh aku bersumpah dekat anak aku bersumpah atas nama mak aku, macam tu. Di dalam Al-Quran ni dia lagi indah, demi masa, wal asr. Maksudnya masa ni kalau contoh yang faham betul-betul dia sangat-sangat mahal. Alright, okay, so belum masuk topik lagi, saya bagi 10 minit boleh tak? Saya nak jemput. So kejap semua belajar sesuatu tak? Rezeki tu lah. Jangan risau. Sebab rezeki ni, macam mana nak datang rezeki ni? Rezeki ilmu dulu sebelum rezeki duit. Ni saya cerita ni adalah 8 tahun. Saya cerita ni bukan nak macam bangga diri. Kena faham ni. Saya nak you faham yang, oh, dia boleh berjaya, takkan aku tak boleh. Okay, cuba tengok muka saya ni kan. Saya yang handsome ni. Saya ada 3 mata. Saya ada mata, telinga saya ada 8 ke? Saya punya mulut ni ada 3 ke? Hidung saya ada 2 lubang hidung lah. Sebab ada janggut lah, perempuan tak ada janggut lah kan. Cuma maksudnya, saya manusia tak? Saya manusia. Bila manusia, apa yang membezakan manusia A dengan manusia B adalah ilmu dia. Dan saya, maksudnya saya bukan kata, maksudnya background saya, family bukannya biasa, maksudnya bukannya yang ada ladang, yang kaya raya ke apa, tak ada. Ada. Saya pun bersyukur, alhamdulillah, saya pun baru pindahkan family saya ke rumah yang lebih baik. Maksudnya kalau dulu tu dulu rumah papan, saya memang dibesarkan, saya bukan nak apa, tapi bila saya pindah, alhamdulillah, dapat rumah yang lebih selesa, lebih baik untuk mak ayah saya. Dan saya seronok untuk buat benda tu. So macam mana nak sampai benda tu? Dengan ilmu lah. Tapi macam mana nak ada ilmu, maksudnya macam ni, adalah kita kena batak sikit untuk betul-betul belajar tentang ilmu. Saya dah fahamkan betul-betul, oh ini sebenarnya kalau contoh aku belajar ni, even aku tak dapat sekarang pun, insyaAllah dia akan berguna nanti. Ilmu yang saya tengah ajar ni adalah ilmu saya 8 tahun dulu. Maksudnya ilmu closing, sales ni. Dan bila marketing, dia baru ada akan meledak. So, sabar dulu. Kita just, saya cakap, love the process. Okay?